Dan kita masih lagi bercerita mengenai apa yang diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri, sekitar sejam yang lalu, bagaimana beberapa sektor ekonomi akan mula dibuka bermula 4 Mei depan dengan syarat dan juga secara berhati-hati. Bagaimana ini diterima baik oleh para pengusaha, para peniaga dan sebagainya, itu yang saya akan bincangkan sepanjang 30 minit yang seterusnya. Bersama saya di blok pertama inilah saudara Chris Wong, merupakan Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia. Selamat tengah hari Chris, apa khabar? Harapnya sihat. Chris, kita tahu dalam ucapan Perdana Menteri sebentar tadi, beliau mengatakan bahawa negara rugi sekitar 2.4 bilion setiap hari. Dan kalau dilihat daripada sepanjang tempoh PKP ini, sudah pun rugi 63 bilion. Kalau dilanjutkan lagi PKP, akan meningkatkan kerugian itu kepada 98 bilion secara keseluruhannya. Sudah pasti langkah untuk membuka semula ekonomi diterima baik oleh usahawan-usahawan dan juga sektor perniagaan. Akan tetapi realitinya tidak semudah yang kita bayangkan seperti dahulu. Apa cabaran utama yang perlu difahami oleh rakyat terhadap sektor perniagaan, Chris? Yang pertama sekali, kita menyambut baik keputusan Perdana Menteri sektor-sektor industri. Banyak sektor industri boleh dibuka semula, terutamanya sektor peruncitan. Malahan kita lihat rata-rata dia ramai yang nak balik kerja sebab ramai yang kehilangan punca pendapatan. Jadi apa orang kata ni, tidak mustahil lah apa nombor yang diberi oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, kita rugi lebih kurang 98 bilion kalau dilanjutkan lagi. Cabaran seterusnya ialah apabila industri telah dibuka, ialah ekspor. Negara kita ni rata-rata kita tahu kebanyakan PKS yang besar ataupun kecil adalah pengeksport utama negara. Ekonomi kita dijana oleh ekspor. Tetapi permintaan pasaran dunia masih tidak ada ataupun berhubung. Jadi kita lihat di sini salah satu cabaran yang di mana kementerian yang terlibat harus memberikan penekanan yang amat praktik ialah how do we increase our export supaya perusahaan PKS ataupun SME ini masih boleh bertahan sehingga orang kata PKD ini dihapuskan sama sekali. Chris, kalau dalam Chris menyebut bahawa kita negara berdagang, pasaran kita terbuka, akan tetapi realiti dalam perdagangan dunia juga tidak semuanya membuka pintu ekonomi mereka secara terbuka dan itu tidak dapat berlaku dengan baik walaupun dalam masa-masa yang terdekat ini. Jadi, apa strategi yang perlu ada? Kita perlu meningkatkan pembelian dan juga perlu meningkatkan aktiviti ekonomi secara domestik. Tetapi ini tidak akan berlaku sekiranya tidak ada partisipasi daripada masyarakat secara keseluruhannya, perniagaan secara keseluruhannya. Hashtag kita jaga kita itu kita gunakan pada ketika COVID-19 begitu memuncak. Akan tetapi dalam sektor ekonomi juga, ini juga perlu diterapkan bahawa kita perlu menjaga kapasiti dan juga bidang kita masing-masing. Rakyat perlu menyokong perniagaan, perniagaan juga perlu juga menjalankan perniagaan yang betul-betul concern ataupun prihatin terhadap keperluan rakyat Malaysia secara keseluruhannya, Chris. Kita harus faham, walaupun ada permintaan domestik, tetapi aliran tunai di pasaran domestik adalah orang kata kurang pada masa ini. Apabila negara kita ialah sebuah negara pengeksport, kita ialah negara pengeksport 5 barangan mentah ataupun barangan utama ke negara China contoh. Contohnya sebagai barangan yang berasaskan petroleum, kelapa sawit, getah ataupun barangan elektronik dan sebagainya. Apabila pengusaha kita tidak dapat mengekspor barangan tersebut ke negara China, saya bagi contoh saja, ataupun ke negara-negara yang lain, bermaksud aliran tunai perniagaan tersebut terjejas. Apabila aliran tunai tersebut terjejas, maka permintaan domestik juga akan terjejas. Kita nak beli barang tapi kita tak ada tunai. Dan aliran tunai pasaran tempatan hanya terhad sahaja. Selain daripada itu, dalam 2 bulan ini, banyak juga peniaga-peniaga yang telah memohon bantuan SRF. Tetapi sampai setakat ini tiada bank yang saya tahu, tiada pihak bank yang telah melepaskan wang tersebut. Jadi pihak bank juga orang kata juga harus cepat melepaskan pinjaman tersebut kepada perusahaan PKS ataupun syarikat-syarikat besar supaya mereka mempunyai aliran tunai.
Jadi apabila pihak bank melepaskan wang tersebut kepada pemohon, bermaksud pasaran ada aliran tunai. Apabila pasaran mempunyai aliran tunai, jadi permintaan domestik tempatan boleh meningkat. Di sini kita lihat pihak bank juga orang kata memainkan satu peranan yang besar untuk memastikan permintaan domestik sentiasa ada. Bagaimana kita nak memastikan bahawa bank faham dan juga sedar keperluan untuk melakukan sesuatu yang tidak normal seperti kebiasaannya? Ini adalah masa-masa yang begitu sukar dan tidak pernah berlaku sekali. Bank boleh melakukannya dan sudah pasti kerajaan juga boleh mempengaruhi bank untuk melaksanakan dasar-dasar yang tidak pernah dilakukan sebelum ini. Jadi bagaimana itu perlu dilakukan dan juga dibincangkan dengan lebih tegas lagi dan juga lebih serius, Chris? Saya lihat daripada segi perundangan tiada masalah pada bank untuk meluluskan pinjaman sedemikian walaupun dia adalah tidak normal kerana pinjaman sedemikian telah orang kata is back guarantee is guaranteed by oleh kerajaan dan juga CGC. Jadi apabila telah digaranti oleh pihak kerajaan juga CGC, jadi pihak bank harus terus melepaskan ataupun meluluskan pinjaman sedemikian untuk membantu pasaran tempatan. Ini adalah orang kata new normal yang baru, di mana pihak bank harus mengetepikan orang kata track record secrets ataupun sitos dan sebagainya. Track record sedemikian harus diketepikan kerana telah digaranti oleh pihak kerajaan dan juga CGC. Dalam normal baru ini juga perdagangan ataupun perniagaan dalam talian adalah paling bagus dan juga paling sesuai untuk memberikan peluang kepada semua orang, baik mereka yang berada dalam industri, dalam PKS dan juga kepada usahawan-usahawan kecilan yang mungkin hilang pekerjaan ketika tempoh pandemik COVID-19 ini. Akan tetapi, kita juga menyedari bahawa sepanjang tempoh hampir sebulan setengah ini, kalau perniagaan online contohnya, ada lagi perkara-perkara lain yang perlu dibaik pulih ataupun dipertingkatkan seperti kurier dan sebagainya. Jadi Chris, kita nak mendepani masa yang susah untuk yang kita tidak tahu berapa lama akan berlarutan. Jadi pada pandangan Chris, kalau perdagangan ataupun perniagaan itu bagus, apa yang perlu ditambah baik dan juga bagaimana kita perlu cepat dan serius? Dalam tempoh masa sebulan setengah ini, saya kerap berbincang dengan pegawai-pegawai daripada MDEC, Malaysia Digital Economic Corporation. Malahan persatuan saya, MDCC, Malaysia Digital Chamber of Commerce, telah pun mengambil beberapa inisiatif. Kami telah mengadakan sesi latihan 2B dengan menggunakan Zoom conferencing. Dan sesi latihan ini kita dah jemput ramai PKS, SME untuk menyertai. Dalam rekod kami lebih daripada 800 syarikat telah berdaftar dan juga menjalani latihan 2B di mana kami mengajar ataupun membimbing para PKS ni bagaimana menjalankan bisnes secara atas talian. Jadi kita faham dalam keadaan terdesak ni ramai peniaga yang telah mengubah cara bisnes model mereka ke atas talian. Tetapi mereka juga perlu tahu, mereka perlu dibimbing. Jadi melalui persatuan-persatuan, banyak juga persatuan di luar yang membimbing melalui orang kata training syaraf cuma kepada mereka. Sebab ini adalah tujuan persatuan diasas ataupun ditubuhkan, iaitu membimbing ahli dan juga membimbing orang kata peniaga bagaimana mengatasi norma baru seperti ini. Contoh latihan yang kita bagi ialah contoh bagaimana kita buat search engine marketing, bagaimana buat Facebook marketing, bagaimana buat orang kata mempamerkan barangan SKU di laman mereka dan sebagainya. Jadi latihan sebegini kita ada anjurkan melalui online. Jadi saya galakkan para PKS, walaupun kamu ni orang kata gembira sebab hari Isnin dah boleh start kerja balik. Betul. Sentiasa pantau email ataupun orang kata advertisement daripada ataupun siaran daripada Facebook Persatuan. Orang kata daftarlah khusus ni untuk orang kata
meningkatkan ilmu mereka di dalam mengatasi norma baru. Chris, kita nak bincang banyak lagi tetapi itu sahaja mukadimah kita bukakan dahulu, tapi diskusi itu kita akan bawa dalam program-program dan juga platform lain di Sarawak. Terima kasih Chris Wang, Presiden Dewan Perdagangan Digital Malaysia. Terima kasih.